Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bab yang terakhir, bab 9. Cara ahli sunnah wal jamaah berurusan dengan golongan yang menyeleweng. Adalah penting mengakhiri kertas kerja ini dengan menenaraikan garis panduan cara ahli sunnah wal jamaah yang ikhlas, benar, jujur dan hakiki berurusan dengan golongan ahli bid'ah yang terbabas. Ini adalah demi memastikan tindakan kita sebagai pendukung as-sunnah adalah selaras dengan kehendak as-sunnah itu sendiri dalam usaha membasmi bid'ah sebagai lawan kepada as-sunnah. Jadi yang terakhir diakhirkan dengan garis panduan bagaimana ahli sunnah wal jamaah berhadapan dengan golongan ahli bid'ah yang terbabas. Maksudnya terbabas daripada jalan lurus ahli sunnah wal jamaah. Dan persoalan bid'ah tak boleh lari daripada disebut dengan sunnah tu. Maksudnya dia sentiasa berlawanan. Dia disebut sunnah maka lawannya bid'ah. Jadi di situ dia akan sekali dan dia tak boleh dipisahkan. Kewajipan utama ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli bid'ah ialah menerangkan dan memberi amaran kepada umat Islam akan kesalahan mereka. Di samping itu diajarkan pula amalan sunnah yang betul dengan jelas dan nyata. Jadi kewajipan utama kita kepada ahli bid'ah ialah menerangkan dan memberi amaran kepada umat Islam akan kesalahan mereka. Hak ni termasuk dalam dakwah. Dakwah ada dua. Satu kepada ummatul istijabah, satu kepada ummatul dakwah. Ummatul istijabah ialah umat yang dah jadi Islam dah pun, dah masuk Islam. Maka mereka telah pun menerima. Istijabah maksudnya menerima Islam. Satu lagi ummatul dakwah. Umat dakwah maksudnya yang belum masuk Islam. Yang belum masuk Islam. Jadi duduk kena dakwah. Bagi orang yang belum masuk Islam kita kena dakwah. Bagi orang yang telah masuk Islam pun kena dakwah. Disebabkan garisan lurus yang Nabi lukis itu telah dicemari dengan garis-garisan banyak di kiri kanannya itu. Daripada jalan yang lurus dan dia orang ikut jalan kiri kanan menyebabkan mereka berpecah daripada jalan utama, iaitu jalan ahli sunnah wal jamaah. Di samping itu ajarkan pula amalan as-sunnah yang betul dengan jelas dan nyata. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka hendaklah kamu berdakwah kepada jalan Tuhanmu. Bukan dakwah kepada parti, bukan dakwah kepada kumpulan, bukan dakwah kepada ustaz, bukan dakwah kepada guru kita je, tapi berdakwah menuju jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat dengan cara yang baik.
Hari kita dah sebut dah di awal-awal rasanya, bahasanya pertama dengan hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan. Apa saja cara yang terbaik bagi dia, maka itulah hikmah untuk dia. Jadi hikmah pada asal boleh jadi lemah lembut, dan hikmah juga boleh jadi kasar. Dan juga tersebut bahawasanya al-hikmah ialah dakwahnya kepada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Jadi seperti yang lepas kita ada sebut, ada orang yang tidak tahu, jadi dia hanya mengikut ustaz dia saja. Kan tajuk lepas, ada yang telah menyeleweng daripada ahli sunnah disebabkan ikut ustaz. Dia tak tahu apa-apa, bahkan tidak berniat langsung nak menyelisihi sunnah Rasulullah. Tapi begitulah yang dia diajar, cara yang betulnya konon-kononnya, tapi dia tak tahu dan dia tersilap. Maka orang-orang macam ni kita kena dakwah dia secara hikmah. Orang mula-mula ataupun mula kita jumpa, ataupun orang yang belum kena Islam, ataupun orang yang awam, maka cara dakwahnya dengan lemah lembut, sebut secara baik, cakap baik. Sebab dia jahil. Bila dia jahil, maka dia insya-Allah boleh menerima apa saja nasihat yang insya-Allah yang kita berikanlah. Tapi yang kedua, wal mau'izatul hasanah, peringatan yang baik. Peringatan yang baik kepada orang yang ada ilmu tapi termelencong. Ada ilmu ataupun dah betul dah, tapi mungkin tergelincir sikit, maka bagi peringatan. Mau'izatul hasanah, peringatan yang baik. Bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi kadang-kadang tergelincir. Ini bagi peringatan. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik bagi orang yang degil. Dah ada ilmu ke, tapi ilmu dia salah, ataupun kefahaman dia salah kepada ilmu tu. Maka bila dia salah, maka perlu kepada debat. Maka debat pula dengan cara yang baik, dan dengan cara dengan orang yang layak berdebat. Sebab tidak semua orang pandai debat. Walaupun dia ada ilmu, tapi kadang-kadang dia tak pandai debat. Maka kadang-kadang ahli bid'ah mengatasi dia. Ahli bid'ah menang debat dengan ahli sunnah yang tak reti debat, walaupun dia ada ilmu. Jadi bagi orang yang nak debat, bagi orang yang ahli dia ada ilmu sikit dan dia pandai berdebat. Jadi walaupun ada ilmu banyak tapi tak pandai berdebat, maka dia tidak dikehadapankan kepada ahli bid'ah. Kerana kalaulah nampak dari sudut debatnya ahli bid'ah menang, maka fitnah pula kepada ahli sunnah, fitnah kepada ahli sunnah. Nanti orang kata, oh betul lah ahli bid'ah betul punya, dan dia terbalik pula ahli sunnah tak betul sebab kalah debat. Jadi itu 3 cara yang diajar oleh Al-Quran. Jadi bila kita sebut debat ahad ketiga tu, maka debat bukan cara utama. Debat bukan cara utama. Yang utamanya sampaikan Islam kepada dia, sampaikan sunnah Nabi kepada dia. Itu cara utama dia, bukan debat. Debat kita kata ya nanti dah degil dan sebagainya, ataupun ada ruang dan ada tempat dia. Adapun kerja kita menyampaikan dakwah sunnah supaya orang faham. Jangan diutamakan debat. Kalau boleh elakkan debat, kerana debat al-mira' wal jidal yuqassil qulub. Kerana berdebat dan berjidal itu mengeraskan hati. Debat tu mengeraskan hati. Sebab apa keras? Sebab masing-masing mempertahankan hujah dia. Bila dia mempertahankan hujah dia, di situ boleh masuk pintu syaitan. Maka aku rasa aku yang betul, dia salah. Hak dia pula, dia datang ataupun kita datang debat dengan telah pun kita hukum dia sesat. Kan? Jadi bila kita begitu keadaannya, maka kita tetap dengan hujah kita dan dia tetap dengan hujah dia. Maka apa faedah debat?
Sedangkan debat mencari kebenaran. Debat cari kebenaran. Kita pun debat, suka sangat debat. Hak tu ada problem jiwa sebenarnya. Orang yang suka debat ni ada problem jiwa. Nak debat dengan aku, nah nombor telefon aku. Bobo dalam Facebook. Telefonlah aku, siapa tak puas hati debat dengan aku. Itu gila namanya. Hak tu tak waras. Jadi kalau boleh elak debat, elakkan. Sebab kadang-kadang dia tak memberikan impak yang besar pun. Debat tak memberikan faedah yang besar, melainkan mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu dan individu-individu tertentu. Jadi kadang-kadang bila kita sebut yuqassil qulub, mengeraskan hati, jadi ahli bid'ah tu dengan bid'ah dia, kita dengan kita lah. Dan kadang-kadang rasa ujub pula, rasa diri bagus, sehingga kadang-kadang pokok ni dah tak mahu neraka lah. Betul dia pula menyebutkan, kata Imam Syafi'i lah, hujah kami benar, kemungkinan salah. Hujah dia salah, kemungkinan benar. Ya, itu Imam Syafi'i sebut. Tapi kita hanya sebut, sebenarnya kita tak tatbik untuk diri kita pun. Tak. Kita punya pandangan benar, tapi mungkin salah. Tak. Pandangan aku benar, mesti benar punya. Pandangan dia salah, dan salah lah. Jadi hak tu yang akan menyebabkan hati kita keras. Imam Ahmad bin Hanbal bila ditanya, wahai Imam, adakah kita nak debat ataupun bagaimana? Maka Imam Ahmad kata, jangan debat. Sampaikan kepada mereka sunnah. Kalau mereka setuju, alhamdulillah. Kalau mereka tak setuju, bye-bye. Habis cerita. Sebab kita dah menyampaikan tugas kita. Tugas kita sampaikan sunnah Nabi. Dia degil macam-macam dah hujah dia. Nantaklah, tak nak, silakan, pergilah. Maka kalau sekiranya mungkin dia public figure yang menyebabkan orang ramai terpengaruh dengan dia, dan kita ada seorang yang boleh debat dengan dia, maka pada ketika itu kemungkinan ianya suatu benda yang perlu. Sebab dia ni suatu public figure yang menyesatkan orang. Maka kita debat dengan dia supaya orang-orang yang terpengaruh dengan dia boleh melihat, ataupun paling kurang boleh berfikir balik. Dan orang-orang yang ahli sunnah akan tetap teguh dengan sunnahnya. Jadi hak tu tengok keadaan dan keperluan. Membezakan berurusan dengan mereka yang menzahirkan amalan bid'ah dengan mereka yang menyembunyikannya. Wajib diingkari dan dihalang amalan bid'ah yang dizahirkan oleh pembuatnya kerana kesan buruknya mempengaruhi orang lain. Adapun amalan bid'ah yang disembunyikan, hendaklah diingkari secara senyap serta diuruskan sama seperti cara terhadap orang munafik. Jadi berurusan dengan mereka ni, ahli bid'ah ni, yang menzahirkan amalan bid'ah, kena bezakan antara dia buat bid'ah dia terang-terangan dan menyeru kepada bid'ahnya, dan orang yang buat bid'ah secara dia sendiri-sendiri saja. Hak tu ada beza. Kalaulah dia ini seorang tokoh ahli bid'ah ataupun tokoh selalu menyebabkan orang lain terkeliru ataupun dan sebagainya, maka dia ni ahli bid'ah dan dia menyeru kepada bid'ah dia. Dengan satu orang lain yang dia buat bid'ah ni siap-siap dia je. Depan orang dia tak tunjuk, tapi belakang orang menggila dia. Aku tak sangka dia ni rupanya malam-malam berzikir lompat-lompat. Contoh lah. Orang sesat dia ni, tapi depan orang tak ada. Depan orang elok je. Kita kena berzikir kepada Allah. Bahkan kadang-kadang ada yang menzahirkan benda yang tidak di dalam. Oh, berzikir memang Nabi tak buat merepek aja. Tiba-tiba malam-malam. Kan? Ada juga. Sebab sufi dan sebagainya, tarekat dia ada ilmu khas, dia ada ilmu awam. Orang awam dia takkan ajar benda-benda yang hebat-hebat tu.
Bila dah jadi ahli khas, baru dia ajarkan kepada kita. Sebab tu nampak dia ahli sufi, tapi nampak okey je, kan? Aku tak pernah nampak pun dia berzikir mepek-mepek tu. Memanglah. Dan dari sudut kuliah dia okey je. Tapi sembunyi-sembunyi dia tekong. Ada macam tu. Ataupun apa yang disebutkan kepada kita lain daripada disebutkan kepada pengikut dia, lain. Sebab dia ada ilmu awam saja boleh tahu, dan dia ada khas saja, iaitu orang khas saja yang boleh dapat ilmu itu. Hak ni semua dalam merangka dalam menyembunyikan kesesatan dia orang. Itulah modus operandi dia. Jadi orang yang buat bid'ah secara senyap-senyap, maka kita tegur dia senyap-senyap. Ataupun yang buat maksiat secara senyap-senyap, maka tegurnya senyap-senyap. Tak boleh terang-terang. Hak tu datang cara kita menasihati orang, yang terbaiknya berdua-duaan. Maksudnya kita dengan dia dan kita nasihat dia tanpa depan orang. Kerana setiap kita ada ego. Kita ada ego kita. Kalau kita ditegur depan orang, kita tak suka. Maka begitu juga dia tak suka ditegur depan orang. Maka kita tegur dia secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Tak payah bagi tahu orang, jangan bagi tahu orang. Dan yang penting kita dah nasihat dia. Berbeza dengan public figure, berbeza dengan orang yang menzahirkan bid'ah dia dan menzahirkan maksiat dia depan orang. Maka benda ni pula cara kita menegur, yes, open. Boleh open, tak ada masalah. Sebab dia telah buatnya secara open dan semua orang ramai pun telah tahu. Maka kalau kita tegur secara terbuka pun fair, cukup, adil lah. Tapi kalau dia buat seorang-seorang dia, lepas tu kita pula pergi tahu satu masjid, ni tak patut lah. Tapi ni pergi sana duk cakap benda merepek, pergi sini cakap benda merepek, masuk TV cakap merepek, keluar radio merepek juga, keluar YouTube merepek juga. Tak ada apa melainkan merepek saja. Maka hak ni memang terang-terangan. Sebab dia itu terang-terangan buatnya. Tambah pula kita sebut, dia seorang penceramah TV, penceramah selebriti. Jadi bila penceramah selebriti, kadang-kadang kesesatan dia tu meluas. Kesesatan dia dulu kampung dia je, sebab belum jadi selebriti. Bila dah jadi selebriti, kesesatannya satu Malaysia. Semua orang kenal dia. Dan kita pula bengam tu popok ni, duk bagi tahu benda merepek. Jadi kita pun nak juga bagi tahu kepada masyarakat, maka kita pun tegur dia open. Kalau dia ada video dia open, mungkin kita boleh buat video orang yang rot kepada dia, kritik kepada dia juga open. Tapi bila kita buat demikian, maka pok-pok ni pula pandai main drama. Dia main drama, kenapa tak jumpa dia personal? Kan? Kenapa tak jumpa dia personal? Kenapa ambil video dia sekerat-sekerat? Ni mau lempang dulu baru kita cakap. Kita lempang dulu baru kita munakasyah, baru kita bincang. Dah hang duk sebarkan kesesatan hang tu merata dunia. Lepas tu orang kata, kenapa tak jumpa personal? Mau lempang. Kalau kau buat kesesatan itu secara personal, ya. Kalau aku buat secara terang-terangan, aku salah. Dan tak sepatutnya. Tapi kesesatan kau ini kau bagi tahu seantero dunia, maka aku pun mau bagi tahu seantero dunia kau salah. Fair lah. Itu caranya. Orang yang buat maksiat secara sembunyi-sembunyi, jangan pergi panggil jabatan agama, ceroboh rumah dia. Jangan ngintai. Tak boleh. Kita tahu dah dia ni memang kaki berzina pun. Tapi bila dia berzina tu sembunyi-sembunyi, kita pula pergi ngintai malam-malam, zina gedok. Ataupun dah tunggu dah dekat rumah dia tu, nampak dah perempuan dah datang dah. Halo jabatan agama.
Hak dia tak sepatutnya. Dia buat kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Paling kurang apa? Baguslah juga. Bukan bagus maksudnya maksiat tu. Bagus kalau bagus daripada dia buat maksiat depan orang. Daripada dia buat depan orang, baik buat sendiri-sendiri. Siapa yang menzahirkan maksiat dia, tidak ada kemaafan. Kullu ummati mu'afa, seluruh umatku dimaafkan, kata Nabi. Illal mujahirin, melainkan orang yang menzahirkan maksiat dia. Di mana pada waktu malamnya Allah telah menutup keaiban dia, esok pagi dia sendiri menceritakan kepada orang. Hak ni menzahirkan maksiat. Malam tadi dia dah berzina dengan satu orang perempuan, besok dia cerita dengan seluruh kawan dia. Dan bila dia cerita, of course bangga. Mesti bangga je. Maka hak ni lagi teruk dan tidak ada kemaafan berbanding berzina secara sembunyi-sembunyi. Paling kurang jauh dari sudut hatinya ada perasaan malu lagi. Tapi dia buat seorang-seorang. Maka dia dengan Allah Ta'ala. Dia dengan Allah. Adapun yang buat sembunyi-sembunyi, maka dia terlepas. Dia tak pula kita tangkap dia, pergi bawa kepada hakim. Tapi yang buat tepi tasik, orang tengah jogging-jogging, situlah dia nak beromen. Maka orang macam ni memang perlu ditangkap dan dibawa kepada hakim dan mesti dihukum. Mesti dihukum. Sebab buatnya terang-terangan. Maka ahli bid'ah yang buat terang-terangan mesti dihukum daripada ahli bid'ah yang buat sembunyi-sembunyi. Hak ni kena bezakan. Hak ni kena bezakan. C. Penuh ikhlas kerana Allah dalam segala usaha dengan mengharapkan perdamaian yang baik menurut kehendak syarak. Tidak dipengaruhi kehendak hawa nafsu dan muslihat keduniaan. Diutamakan kemuslihatan yang baik dan menjauhi keburukan bergantung kepada hal keadaan tempat masa yang berbeza. Penuh ikhlas kerana Allah, maksudnya apa-apa saja dalam proses kita melarang ataupun kita buat amar ma'ruf nahi mungkar, ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Dalam segala usaha yang mengharapkan perdamaian yang baik, kita tak mau jadi kecoh-kecoh lah. Kita nak benda ni secara baik. Dan kita tegur tu ikhlas. Bukan menegur ahli bid'ah dengan niat memang aku tak suka dia ni, memang aku nak dia mampus. Hak ni tak ikhlas langsung. Kita marah ahli bid'ah disebabkan bid'ahnya. Kita tak suka ahli maksiat disebabkan maksiatnya. Batang tubuhnya kita nak dia kembali. Kita tak suka untuk dia itu berterusan dalam maksiat dia. Dan kita tak nak bila dia mati dalam keadaan maksiat, kita tak mau. Kita nak semua orang mati dalam keadaan Muslim dan dalam keadaan matinya yang baik. Jadi bila kita ada niat ikhlas dalam menegur ataupun dalam membawa ahli bid'ah kepada jalan yang baik, maka di situ ada barakahnya. Ada orang nak menegur orang tetapi tidak ikhlas pun. Dia tegur, kami ni memang nak buat amar ma'ruf nahi munkar. Tegur secara open dan sebagainya. Ataupun kalau tengok ahli politik, parti A dan parti B, satu parti mungkin Islam sangat, satu parti mungkin bukan tidak Islam sangat. Tak ada kena-mengena dengan mati, dah hidup dah. Dah kumpulan yang ada, kumpulan tak ada pun tak ada kena-mengena. Parti B konon-kononnya buat amar ma'ruf nahi mungkar kepada parti A. Kan? Jadi dia pun tegur dah parti A, rasuah bla bla bla, tak mau Islam bla 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 bla. Agak-agak diikhlas tau. Agak-agak diikhlas tak menegur kemungkaran itu. Kadang-kadang tak. Dia buat demikian supaya masyarakat benci, supaya pilihan raya dia menang. Kan? Dia mengutuk parti A supaya masyarakat tidak undi parti A. Kalau parti A baik, parti A ni bila nak diisu, bila kita nak menang.
Kalau tak ada isu, matilah politik. Politik kena ada isu. Jadi dia sedaya upaya mau kata engkau bromen ataupun engkau berzina dengan perempuan tu. Dia canang sana, canang sini. Adakah ini akhlak pemerintah Islam? Adakah ini orang Islam? Sebenarnya ada niat dunia, ada niat di sebaliknya. Dia nak jawatan, dia nak supaya kawan A ni tersungkur terus. Sebab itu orang yang bermaksiat ni pada dia, tiba-tiba tukar parti dia. Oh, jadi ustaz belaka. Hak yang jadi, yang dikutuk berzina apa semua-semua tu, tiba-tiba keluar parti A, maka masuk parti B, masuk parti dia. Oh, inilah ada orang yang bagus, orang yang gini, orang gini, orang gini. Mesti sokong dia ni, Masya Allah. Amboi, hak yang tadi tu celaka benar. Dah masuk, buah pula kepiah. Oh, hebat lah. Jadi, tegur tak ikhlas. Kita pula yang dah salapi-salapi konon-kononnya. Ataupun yang dah ikut sunnah ni, nak sunnah. Tengok kepada mad'u, tidak ada kasih sayang langsung. Tengok kepada orang yang nak kita dakwah itu, bukan sebagai nak dakwah, tapi ini ahli bidah turut. Yang penting kau ahli bidah, kau mau kau mati. Ataupun dia orang yang tak setuju dengan cara pemikiran dia. Dia kutuknya ini dah terkeluar daripada sunnah, Kalau dia terkeluar daripada sunnah, dakwah elok sikit, ikhlas dalam dakwah. Dia kata dia ni bukan salafi, bukan sunnah, bukan sunnah. So what? Apa yang kau mau dalam dunia ni? Apa yang kau nak? Maka sampai matilah kau duk ngutuk dia. Sampai matilah kau kutuk dia ikhwan. Sampai matilah kau kutuk dia sufi garut. Kan? Jadi mana dia perasaan wala kasih kita kepada mad'u? Jadi kita tengok dia, bukan tengok pandangan kita seorang da'i. Kita tengok dia bukan kumpulan kita. Dia bukan orang kita. Dia bukan grup kita. Duk label-label. Dia bukan grup kita. Tak payah. Kita dakwah. Dakwah kat siapa? Dakwah kat ahli hang ke? Ada pun hak yang bukan kumpulan kau, bukan dakwah pun kau kutuknya. Bukan dakwah. Tapi nampak macam dakwah konon-kononnya. Nampak macam dakwah. Hak ni masalah hati susah sikit lah. Masalah hati ni susah. Ni kena tazkiyatun nafs, kena pembersihan jiwa. Jadi kita tegur ahli bid'ah dalam keadaan kita nak dia kembali kepada sunnah. Kita nak kita tegur kepada ahli maksiat dalam keadaan dia balik kepada Islam. Seperti cerita yang kita cerita hak Pahang tu. Seorang makcik nak mengubah pondan-pondan. Biarlah pelan-pelan. Dia ialah pondan ni susah kita nak ubah kalau sekali haru. Dia mesti pelan-pelan. Jadi step by step. Yang penting, kenapa kita nak dia berubah? Sebab kita sayang dia. Kenapa kita nak dia tinggalkan bid'ah dia? Sebab kita nak dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipengaruhi kehendak nafsu dan muslihat keduniaan. Diutamakan kemuslihatan yang baik dan menjadi keburukan, bergantung kepada hal keadaan, tempat dan masa yang berbeza. Dulu waktu kumpulan sunnah-sunnah ni tak kuat, maka pada waktu itu yang ada grup parti sunnah, grup parti A dan parti B. Jadi bila orang mula-mula dapat sunnah di awal-awal, maka orang dakwah. Hak utamanya dakwah. Jadi bila kita dakwah, jadi kita boleh menyatukan antara parti A dan parti B. Maksudnya bukan atas dasar kepentingan kita grup mana-mana, tak. Al-sunnah, Al-Quran, Al-Kitab wa sunnah. Dakwah orang ikut kitab dan sunnah. Tak kira kau UMNO ke, kau PAS ke, kita boleh duduk sekali atas manhaj yang sama.
Tak ada jadi perbezaan, tak ada jadi bergaduhan, tak ada. Sebab orang kembali atas dasar manhaj yang sama. Tapi bila dah lama hak terbalik pula, hak sunnah ni jadi berpuak-puak pula, jadilah seperti hak yang asal. Yang awalnya dia tak suka sikap bertahazzub, sikap berpati-pati dan berpuak-puak, akhirnya kena dekat dia balik berpati-pati dan berpuak-puak. Hak ni yang jadi fitnah dalam masyarakat, ataupun fitnah kepada orang yang nak sunnah lah. Fitnah kepada orang yang nak sunnah. D. Sentiasa mendoakan agar diberi taufik, hidayah, rahmat dan pengampunan Allah terhadap mereka yang mengerjakan amalan bid'ah yang nyata belum sampai ke tahap kufur atau munafik. Sentiasa doakan diberi hidayah kepada puak-puak ni. Kita nak supaya ahli bid'ah ataupun orang yang melakukan bid'ah, kita doa kepada Allah supaya Allah beri hidayah kepada mereka, supaya mereka kembali kepada kefahaman yang betul. Dan kita doa supaya Allah ampunkan mereka. Dan bid'ah yang mereka buat, tengoklah tahap bid'ah dia. Banyaknya bid'ah yang dibuat pun tidaklah sampai kepada kekufuran, tapi bid'ah sebagainya boleh sampai kepada kekufuran. Hak ni tengok juga kepada orang. Kalaulah dia ahli bid'ah yang tidaklah berkeras kepada bid'ah dia tu, dan kalau kita cakap baik pun dia boleh terima, tapi mungkin perlukan sedikit masa. Dengan ahli bid'ah yang dah jadi kepala bid'ah, hak ni nak tak nak, hak ni mesti kita kena dakwah, ataupun kadang-kadang dia jadi ke tahap bid'ah dia tu bid'ah mukaffarah, bid'ah yang boleh menyebabkan kafir. Maka hak ni kadang-kadang mungkin kena kepada ketegasan. Dan kadang-kadang kalau sekiranya dia sombong dan dia tak mau menerima kebenaran, maka pada ketika itu kita tak doakan kebaikan untuk dia. Kita tak doakan kebaikan untuk dia. Bahkan ahli bid'ah, ahli maksiat, apabila mereka ni sampai ke tahap susahlah nak kembali, nak bertobat ni susahlah. Sebab dia dah terlampau, apa orang kata, pekat dengan bid'ah dia, hulu, melampau. Maka puak-puak ini kalau mati sekalipun memberi kerehatan kepada makhluk Allah. Seperti dalam hadis mustarih mustarah, puak-puak ahli maksiat bila mati dia sama ada dia menyebabkan orang makhluk Allah merasa rehat dengan kematian dia, dan orang-orang mukmin merasa rehat daripada fitnah dia. Waktu dia hidup teruk, ahli sunnah teruk nak lawan dengan dia ni, memang tegar sangat, memang kepala bid'ah. Bila dia mati, alhamdulillah, rehatlah sikit kita tak? Rehatlah sikit kita daripada keburukan dia. Hak ni tengok keadaan macam kita sebut tadilah. Ada hak dah melampau hulu, ada hak yang masih lagi pertengahan, yang masih boleh menerima nasihat. Solat jemaah di belakang imam ahli bid'ah yang tiada sampai ke tahap kekufuran demi memelihara syiar dan penyatuan ummah. Solat di belakang ahli bid'ah, ataupun yang kedua, solat di belakang ahli maksiat. Orang mujrim, orang zalim, kita boleh menjadi makmum di belakangnya. Kita boleh jadi makmum di belakangnya. Bahkan ahli sunnah suruh kita salat di belakang pemimpin yang zalim. Tujuan supaya mengekalkan keharmonian, ataupun mengekalkan supaya tidak jadi kefasadan yang lebih besar. Kalau sekiranya dengan kita melawan ataupun kita mengangkat senjata kepada harta pemimpin dan sebagainya, maka di situ akan memudaratkan dan akan menumpahkan darah dengan lebih besar lagi. Sebab itu ahli sunnah tidak membenarkan mengangkat senjata menjatuhkan pemerintah. Tak boleh. Sebab dia akan membawa kefasadan yang lebih. Di sana ada juga sebagai pandangan yang kata, kalau sekiranya nak menjatuhkan pemerintah
dengan cara itu, maka kekuatan yang ada pada rakyat mesti sama ataupun lebih sama dengan kekuatan yang ada pada pemerintah. Jadi kalau pemerintah dia ada tentera-tenteranya, maka orang yang nak menjatuhkannya juga mesti ada tenteranya. Sebahagian kata. Tapi kalau kita yang tak ada apa, polis pun bukan pada kita, askar pun bukan pada kita, maka kita pun mengangkatlah bila-bila parang pergi Putrajaya. Yang mereka dengan kereta kebal dan sebagainya. Sebab itulah ulama ahli sunnah tak membenarkan, sebab membawa ke keburukan yang lebih besar dan akan membawa pertumpahan darah yang lebih besar. Maka boleh solat belakang mujrim, boleh solat belakang ahli bid'ah, tetapi bid'ah dia itu tidak sampai ke tahap kekufuran. Bid'ah dia itu tidak sampai ke tahap kekufuran. Kalau bid'ah dia itu kita tahu dia ni sembah kubur, maka tak payah sembahyang belakang dia. Kalau kita tahu bid'ah dia itu mengangkat Ali menjadi Tuhan, Syiah yang hulu melampau, maka kita tak ikut solat belakang dia. Tapi kalau bid'ah dia tahlil, zikir joget, zikir lambak dah, ataupun bid'ah dia sambut maulid Nabi, ni okey lah. Maksudnya kita masih boleh solat di belakang dia, sebab bid'ah dia itu tidak membawa kekufuran. Tapi kalau bid'ah dia membawa kekufuran, maka jangan. Seperti puak-puak kuburiyun, buat ritual dekat kubur, tawaf kubur, sembelih dekat kubur. Maka kalau kita tahu hak ni, memang tak boleh solat belakang dia orang. Elak kan? F. Berhati-hati serta cuba menjauhi kegopohan, amalan mengkafir atau memfasikkan, terutamanya kepada individu-individu tertentu. Hak ni kena hati-hati. Kerja memfasikkan orang, kerja membid'ahkan orang, kerja menyesatkan orang, ini kerja ulama, bukan kerja orang awam. Hak ni kerja ulama, bukan kerja orang awam. Oi fasik, tak boleh. Oi kafir, tak boleh. Barang siapa mengatakan kepada akhinya, kepada saudaranya Islam, oi kafir, maka kalau sekiranya tak benar kepada kawan itu, maka akan balik kepada orang yang memvonis ataupun yang melabelkan dia kafir. Woi fasik, kalau dia bukan orang fasik, maka fasik itu balik kepada orang yang menuduh. Sebab itu nak menghukum ahli bid'ah, orang fasik, idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani', apabila syarat-syarat telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk kita menghukum dia, barulah pada ketika itu boleh dihukum sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Ba'da iqamatil hujjah, lepas didirikan hujjah, lepas berdebat, maka barulah boleh dihukumkan dia kafir dan sebagainya. Orang kata dia kafir tapi tak jelas, maka pihak berkuasa agama ataupun pemerintah panggil kawan ni. Bila panggil kawan ni, maka berhujah. Apa dia buat, betul tak dakwaan orang kata hang buat gini. Depan dia benar, pada aku tak salah. Apabila dah berdebat, kemudian dia tetap dengan pendirian dia, maka pada ketika itu para ulama menghukumkan dia ahli bid'ah, ataupun menghukumkan dia kafir, ataupun fasik. Kalau sekiranya dia buat, dia tak tahu rupanya bid'ah, maka kita tak boleh hukum dia murtad, kita tak boleh hukum dia ahli bid'ah, kita tak boleh hukum dia kafir kalau dia buat sesuatu itu membatalkan keislaman dia tanpa dia tak tahu pun. Dia ingat boleh, rupa-rupanya salah. Ustaz kata boleh sujud kat kubur, ustaz kata boleh minta orang mati, maka dia pun pergilah. Bila orang kata syirik ni,
Oh syirik lah. Aku tak tahu, ustaz aku kata boleh. Dia pun bertaubat. Maka hak ni sebab kejahilan. Sebab kejahilan, sebab ataupun dipaksa. Boleh menguap tengah cakap. Astagfirullah. Ngantuk ke? Apa kita cakap ni? Kubur. Apa dia? Dia tak sedar. Dia tak sedar dia buat benda itu. Sebab ustaz dia bagi tahu. Ataupun dipaksa. Dia dipaksa. Aku tak nak. Sembah kubur. Nah, pistol. Dia dipaksa. Maka pada ketika itu kita tak boleh hukum dia kafir. Kita tak boleh hukum dia ahli bid'ah. Sebab dia buat itu terpaksa. Sedangkan hatinya tetap iman. Ataupun hatinya tetap ala sunnah. Jadi benda ni jangan senang-senang. Jangan senang-senang. Oi bid'ah. Oi ahli bid'ah. Kita kata bid'ah kepada amalan itu, bukan kepada orangnya. Amalan engkau ini bid'ah. Ada pun orang belum lagi. Sebab dia buat itu sebab tak tahu. Dia orang kampung. Dia tak pernah dengar. Jahil kan. Ataupun dipaksa. G. Tegas dalam memperjuangkan dasar atau prinsip manhaj ahli sunnah wal jamaah, tetapi berlembut dalam proses pelaksanaan. Disebabkan perbezaan tempat, zaman dan adat sesuai dengan kaedah maslahah mursalah, kemaslahatan umum, diturunkan perutusan risalah Rabbani, iaitu meraihkan tahap kefahaman dan kemampuan yang berbeza-beza, peringkat demi peringkat menuju kesempurnaan. Dalam kitab Sahih Bukhari, agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Rasul kata inna dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang itu keterlaluan menyusah-nyusahkan agama sehingga illa ghalabah, sehingga akhirnya dia akan terkalah. Akhirnya dia kalah. Dia nakkan syadid sangat, nak lebih-lebih sangat, akhirnya dia sendiri tak mampu. Akhirnya dia sendiri tewas. Fasaddidu, maka tutup menutupi kedaifan, wa qaribu, dekat mendekat, wa abshiru, berilah kabar gembira. Basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira, jangan kau buat orang lari. Wala tunafiru, jangan buat orang lari. Kemudian wa yassiru, mudahkan, wala tu'siru, jangan susahkan. Ini prinsip hadis Nabi. Nabi tak akan pilih antara dua benda, malaikat Nabi akan pilih yang mana paling senang. Kemudian kita pula nak bagi kat orang hal yang senang. Kita nak beri kabar gembira. Bila orang datang kepada Islam, dia rasa seronok. Bila dia datang kepada Islam, sangat dia rasa bahawasanya Islam sangat welcome dia lah. Bukan tunafiru, menyebabkan dia benci, menyebabkan dia lari. Maka ni ngutuk, apa ni yang Kristian sembah salib macam bodoh. Buat street dakwah, mes ni, kau tahu tak, agama Kristian tu bodoh. Tunafiru, melari ke orang, ataupun buat sesuatu tindakan yang melari ke orang. Akhlak tak bagus. Nak berdakwah kepada sunnah, tapi akhlak sunnah tak ada. Nak dakwah orang ikut Nabi, tapi yang duk pergi cerca maki hamun dia tu. Abang ni ikut sunnah, ni apa ni ahli bid'ah, bodoh. Hak ni tak bawa orang kepada Islam, tak membawa orang kepada kefahaman kepada agama, bahkan menyebabkan orang lari. Jangan menjadi punca orang tertutup Islam disebabkan kita. Jangan menjadi kita pula jadi punca orang tak suka sunnah Nabi sebab kita. Nak dakwah sunnah. So orang buat sunnah.
Lepas tu duk label sesat, hak ni sesat, hak ni sesat, hak ni sesat. Bodoh. Tak pandai cara dakwah. Memanglah kita tak suka bid'ah, kita tak suka puak-puak sufi mengarut. Tapi kalau dia datang jumpa kita dengan cara baik, takkan kita kata, weh, hal bid'ah, hati tinggallah bid'ah hang ni memang sesat. Tak. Kita panggil dia minum, jamu makan, boleh sembang, duduk sekali. Ada orang ambil gambar pula, krek. Udah bobo Facebook. Ustaz Fulan telah bersekongkol dengan ahli bid'ah. Inilah pokok ni. Cepat sangat nak menghukum orang. Adakah dengan kita duduk dengan mamat ahli tarekat, kita tarekat? Adakah kita duduk dengan orang minum arak sebelah kita, maksudnya kita juga minum arak dengan gambar? Bodoh. Salam dengan orang Syiah. Kawan lama tak jumpa, bila nak debat, orang ambil gambar. Oh, bersalam dengan orang Syiah. Inilah tak reti, tak mengaji dakwah, tak mengaji sunnah Nabi secara keseluruhan. Akidah keras. Dalam nak bagi tahu bahawa ahli bid'ah ini bid'ah, ini syirik, ya, kita keras. Tapi dalam praktikalnya kita nak bagi tahu orang, tak keras. Bagi tahu orang cara yang lembut lah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Tuhan kamu. Apa maksud jalan Tuhan kamu kalau tak didasari oleh tauhid dan melawan syirik? Tapi dakwahnya dengan cara elok. Pergi kepada orang ahli kuburiyun, pergi kepada orang ahli kubur. Kita pun panggil, bila kita berdudukan dengan dia, kita kata, mak, aku nak tegur sikit, aku rasa kau ni dah lari jauh. Hak perkara ni, hak semua ni adalah salah. Tak boleh ni, semua ni para ulama kita kata syirik kepada Allah. Maka baliklah, taubat. Maka dengan cara lembut itu, menusuk pula dalam hati dia. Takkan dia boleh menerima dakwah tu dengan senang. Daripada duk tengkin. Hak ni kadang-kadang pok-pok hak macam ni terutama hak ni mengaji sunnah ni. Belajar akhlak sikit, belajar akhlak dengan Rasulullah. Akhlak Nabi tu bagaimana Nabi berhadapan dengan orang kafir. Ada ketika Nabi tak nak mendoakan kepada kafir kehancuran. Seperti Nabi pergi Taif, Nabi tak doa kehancuran. Apabila di offer oleh malaikat untuk aku ambil, untuk terlangkupkan dia, boleh saja kalau nak. Nabi tak. Nabi kata, biarlah, mungkin anak cucu mereka ada yang nanti akan masuk Islam, dakwah kepada Islam. Ada time yang dah melampau sangat, dah melampau. Ni bukan sikit-sikit, main kasar ni. Sampai Nabi sujud, ditaburnya salah jazur, ditaburnya semua pok-pok unta, tai-tai najis semua. Ini dah melampau. Maka pada ketika itu Nabi doa, seorang-seorang Nabi sebut namanya kehancuran. Maka matilah 7 orang yang Nabi sebut nama tu dalam perang Badar. Dalam time-time yang lain Nabi tak doa. Ni Nabi doa supaya dia akan dapat hidayah, kerana mereka itu kaum yang tak tahu. Maka adalah kedudukan tempatnya. Kau bertemu dengan ahli bid'ah yang sangat degil, kau bertemu dengan kepala maksiat, maka mungkin pada ketika yes, kau keras kan dia, keras. Tapi dia dengar orang-orang biasa yang mungkin dah terpengaruh dengan sufi, dah terpengaruh dengan tarekat, tak boleh cakap baik-baik lah. Tak boleh kita sampaikan dakwah dengan cara elok. Maka dengan demikian dia belajar caranya, dia belajar cara dakwah tu, ataupun dia tertarik pula dengan akhlaknya. Kadang-kadang kita tak payah cakap Islam pun, kita tak payah bagi tahu orang tentang sunnah pun. Orang duk kutuk kita, Wahabi kan. Sebelum dia tahu ada restoran Wahabi tu, sedap. Orang duk kutuk, tak ni lah, pokok tak nak tahlil lah. Kita buat dia je, senyap dah. Yang penting akhlak mau tunjuk akhlak baik. Akhlak mau tunjuk akhlak baik. Kita jangan membalas,
kita biarkan dia. Bahkan kita bagi hadiah pula lagi kat dia. Ada program kita jemput dia orang, tapi dia duk keras kita, duk ngutuk kita, duk ngutuk. Percayalah, suatu hari nanti dia akan lembut. Suatu hari nanti dia akan lembut. Bila? Yang kau tanya bila tu kenapa? Buat dakwah, jangan tanya bila. Buat dakwah. Kerja mau jalan, bila tak penting. Islam mau disampaikan, bila Islam mau menang tak penting. Berapa banyak pejuang-pejuang Islam yang tidak merasai kemenangan atas waktu zaman mereka, dan kemenangan setelah daripada itu. Generasi berikutnya merasai kemenangan Islam, tapi generasi awal berkorban. Maka di awal-awal kita menyampaikan sunnah Nabi, generasi awal dah lama mati, dan mereka lah orang yang berkorban pada awal-awal waktu, dan mereka tak dapat merasai keperkembangan sunnah pada zaman sekarang. Tetapi kerja tu kena jalan, dakwah tu kena jalan. Dan mungkin kita juga belum rasa lagi, dan belum dapat lagi tengok, dan kita mati dah, dan kita belum nampak lagi sunnah tu dapat difahami oleh orang ramai. Tak. Maka bukan bertanya bila mau menang, bertanya telah buat dakwah ke belum, dah buat kerja ke belum. Itulah persoalannya. Jangan tanya Palestin tu bila nak menang, tak payah tanya. Bila sampai time dia akan menang. Jangan tanya bila Palestin nak menang. Tugas kita dah buat ke belum. Tu je. Dakwah dah buat ke belum. Jadi kadang-kadang benda yang utama kita tak utamakan, benda yang tak utama kita utamakan. Ni fitnah kepada budak-budak muda lah, fitnah. Dia muda, dia bersemangat, tapi kalau bersemangat tak di-guide, bersemangat tidak dipimpin dan tidak dipandu, sesat dia. Walaupun dia sunnah, maka dia akan jadi orang yang hulu, melampau. Maka ala halakal mutanatti'un, celaka dah hancurlah orang yang melampau. Celaka dah hancurlah orang yang melampau. 3 kali Nabi sebut. Untuk kita jugalah, bukan kepada orang lain. Maka anna dina yusrun, agama simple. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tak akan menyusahkan agama seseorang itu melainkan dia nanti akan merasa susah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, beri khabar gembira. Dalam hadis lain Nabi kata tahabbu tahaddu, tahaddu tahabbu, berilah hadiah dan berkasih sayang. Beri hadiah, tahaddu. Nabi suruh kita bagi hadiah. Maka bagi hadiah ni sunnah. Bagi hadiah sunnah. Sebab bila kita bagi hadiah, kita akan menimbulkan rasa sayang antara satu sama lain. Jadi bila kita bagi hadiah kat kawan kita ni, kawan kita suka, dan dia pula nanti balas pula hadiah kita, so di situlah akan datang tahabbu, akan berkasih sayang. Mesti bagi hadiah. Para ulama kita banyak bagi hadiah, suka bagi hadiah. Mana-mana jumpa kepada mana bagi hadiah, bagi buku, ataupun belanja makan. Orang-orang awal-awal baru nak kenal sunnah, orang-orang baru nak kenal Islam, bawa dia makan, belanja dia makan. Berkali-kali pun tak apa. Setiap kali jumpa kita belanja dia, setiap kali jumpa kita belanja dia, setiap kali jumpa kita belanja dia. Maka dengan cara itu dia akan datang kelembutan tu, atau dia akan lembut dan dia akan menerima. Sudah pastilah bahawa syarat untuk pemudahan yang dimaksudkan tidak bertentangan dengan prinsip manhaj. Jadi benda yang mudah ni bukan bermakna kita memudah-mudahkan agama. Tak. Kerana agama itu mudah. Kita menyampaikan kemudahan ini sebab agama itu mudah, bukan memudah-mudahkan agama. Ada beza. Mudah-mudahkan agama, hak ni yang dia pernah ambil sini sikit, ambil sini sikit. Hak dia tak suka dia tak ambil, hak dia suka dia ambil. Hak tu lah memudah-mudahkan agama. Aku ni nak apa nama, nak wuduk, apa nama, nak senang, nanti kalau sentuh perempuan batal ni, kira ambil inilah senang, tak batal. Betul nak makan daging ni, batal, tak payahlah, ambil ini pula. Dia talfik mazhab, hak tu yang orang marah tu. Duk bercampur aduk mazhab, hak tu yang orang marah. Tapi kalau mencampur aduk mazhab dalam erti kata ikut dalil Quran dan Sunnah, maka hak tu tidak salah,
maka hak tu disuruh, bahkan wajib. Bahkan wajib. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa soalan? Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban. Malam ni kan? Ada satu hadis. Apa? Hak tu pun sebagai ulama menghukumkan hadis tu sahih. Apabila tibanya nisfu Sya'ban tu tak, maka Allah akan bertanya, mana dia hamba-hambaku yang nak minta ampun kepadaku pada seperti akhir malam. Melainkan orang yang melakukan syirik dan melakukan musyahin, orang yang bergaduh. Melainkan orang yang mensyirikkan Allah dan orang bergaduh, maka dua ni tidak dapat keampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Walaupun ada hadis tu sikit, ada sebagai ulama mendhaifkannya juga. Tapi kalau siapa yang menerima hadis tu sahih, maka amalan malam nisfu Sya'ban umum, tak ada apa yang khusus. Beribadatlah sebagaimana malam-malam biasa. Bangkit sepertiga akhir malam, doa, buat tahajud, buat solat malam, berdoa, istighfar. Jadi ya Allah Ta'ala ampunkanlah. Kalau tidak malam nisfu Sya'ban pun sepertiga akhir malam kan mustajab doa. Tapi kita ni nak tunggu sempena, bersempena, tak habis-habis sempena. Bila buat kenduri sikit ni sempena apa ya? Aku nak buat bagi makan orang, tak ada sempena apa, nak bagi makan. Yelah, sempena apa? La ilaha illallah. Dia nak juga sempena anak masuk khatan, anak sunat, anak baru lepas SPM, baru lepas dapat anak baru, baru lepas masuk rumah baru. Dia nak juga bersempena tu. Sedangkan kalau dibuat majlis makan tak bersempena pun dapat pahala dah. Maka malam-malam sepertiga akhir malam, setiap malam di situ mustajab doa. Tak nanti nisfu Sya'ban, tapi kita nisfu Sya'ban dia tunggu nisfu Sya'ban, bersempena nisfu Sya'ban. Lepas tu habis, tunggu pula Ramadan pula tunggu yang akhir tu, 10 akhir. Maka dia tunggu nak bersempena tu. Ni salah. Jadi apa-apa saja amalan umum macam amalan-amalan lain pada malam-malam lain. Cumanya adalah apa nama disebut hak yang tadi tu, illa musyahin ataupun orang yang syirik. Maka orang yang mensyirikkan Allah, kalau dia itu geng-geng sembah kubur, bangkit tengah malam pun tak dapat dah. Tak nanti malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban lagilah tak dapat. Sebab hak mensyirikkan Allah. Yang kedua, duk bergaduh je kerjanya. Kerjanya memutus silaturahim. Hari ni aku bergaduh dengan kau ni, lepas tu kita jumpa di minggu depan pula, aku dah bergaduh dengan dia dah. Jumpa minggu depan pula, aku dah bergaduh. Apa ni semua orang nak bergaduh? Bahkan bangga pula lepas satu-satu dia bergaduh. Maka nak bergaduh boleh 3 hari je. Bergaduhlah sakan 3 hari. Nak kutuk ke apa ke 3 hari tu. Lepas habis 3 hari salam. Lepas habis 3 hari, okeylah aku minta maaf, time kita bergaduh dah habis. Aku minta maaf, kau pun kena minta maaf. Sebab tak boleh lebih daripada 3. Lebih daripada 3 hari berdosa. Maka kalaulah yang bergaduh bertahun-tahun tu, bayangkan nak tunggu nisfu Sya'ban, sorry. Tak dapat. Sebab memutuskan silaturahim. Jadi nak bergaduh 3 hari aja, jangan nak lebih-lebih. Hak tu peruntukan dia. Jadi malam nisfu Sya'ban macam malam biasa yang lain. Pas 15 Sya'ban. La tasumu idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Bila Sya'ban telah sampai pertengahan, jangan puasa. Melainkan orang yang dah biasa puasa, maka dia boleh puasa. Maka hadis tu beritahu bahawasanya
sampai 15 Syakban, siapa yang bukan kaki puasa, tak payahlah puasa. Hak ni pun satu hal juga. Bukan kaki puasa. Bila ajak puasa, oh penat. Lepas 15 Syakban, budak pulun puasa. Tak ada kerja. Jadi tak boleh puasa lepas 15 Syakban. Melainkan orang yang dah biasa puasa. Dah biasa puasa Isnin Khamis dia boleh turunkan. Ataupun hak mana yang ada lagi qada tu, puasa bagi habis. Hak yang mana qada Ramadan tahun lepas yang tak habis tu, maka habiskan. Waktu lepas Ramadan meleha. Tahu meleha, duk ngangkang meleha tak buat apa. Bukan nak qada awal-awal. Sedangkan fiqahnya, apabila habis bulan Ramadan, kita ada baki yang wajib kita tunaikan, itu qada, maka awal-awal sekali kena qada. Qada mesti cepatkan. Itu fiqahnya. Dia pakai hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku bila sampai Syaban aku tak boleh nak qada puasa melainkan waktu Syaban. Dia tak boleh nak qada sebab disibukkan dengan Rasulullah ataupun sebagainya. Sehingga Nabi wafat dia kata. Maka hadis ni menjadi dalil kepada para ulama yang meluaskannya. Maksudnya boleh qada sampai Syaban. Iyalah, memang boleh. Tapi hadis Aisyah tu bukan begitu cara fahamnya. Hadis Aisyah tu cara fahamnya ialah dia tak boleh nak qada disebabkan disibukkan dengan urusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia kata sehingga Nabi wafat, dia tak boleh nak qada cepat melainkan dalam bulan Syaban sehingga Nabi wafat. Apa maksudnya? Lepas Nabi wafat, adakah dia melewat-lewatkan qada? Tak. Lepas Nabi wafat hingga Nabi wafat. Bila dah Nabi wafat, so dia seorang-seorang, dia tak disibukkan lagi dengan Rasulullah. Maka dia qada dia cepat. Mustahil para sahabat melewat-lewatkan qada. Kerana para sahabat itu terkenal fastabiqul khairat. Mereka tu berlumba-lumba mencari berlumba-lumba kepada kebaikan. Jadi caranya ialah lepas habis bulan dah raya, maka cepatkan qada. Itu je. Jangan duk sibuk puasa 6. Qada dulu. Bagi mereka yang memakai dalil puasa 6, ada hadis. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, seolah-olahnya dia berpuasa setahun. Maka sebagian para ulama sebut seperti Ibn Utsaimin kata, barang siapa berpuasa Ramadan diikuti 6 daripada Syawal, maksudnya berpuasa Ramadan penuh. Berpuasa Ramadan penuh kemudian diikuti dengan 6 bulan Syawal, maka dia dapat pahala 1 tahun. Maka kata Ibn Utsaimin, puasa 6 boleh dibuat walau lepas Syawal. Kenapa Nabi kata puasa 6 daripada Syawal? Sebab hanya bulan Syawal datangnya lepas Ramadan. Kalau bulan lepas Ramadan itu Zulkaidah, maka Nabi kata barang siapa yang berpuasa 6 hari dalam bulan Zulkaidah, ikut bulan lepas itu, maka dia kena qada dulu bagi penuh, kemudian dibuat 6 walaupun telah terkeluar Syawal. Itu satu pandangan. 2, Syawal lah. 6 Syawal maksudnya dalam bulan Syawal lah. Dia faham gitu. Jadi siapa yang ada qada boleh tangguh, tapi 6 Syawal ni terhad, maka dia boleh buat 6 Syawal dulu, baru kemudian dia qada. Hak tu lah yang jadi sampai Syaban pun nak qada. Sebab dia melewat sampai Syaban. Lepas tu mula dia tanya, Ustaz, lepas 15 Syaban boleh puasa tak? Kan? Setiap tahun sama soalan dia.
Sama soalan setiap tahun. Bukan dia tak pernah alami, dia kena qada setiap tahun perempuan tu. Soalannya sama je. Lepas 15 boleh puasa tak? Atau kalau ustaz, saya ada 5 hari lagi lah nak masuk Ramadan minggu depan, boleh puasa tak? Ini kecuaian. Ini kecuaian. Betul lah. Tanya buat fidyah pula tak? Jadi qada lah wawah. Lepas dah raya tu qada lah. Tapi masalah kita rayanya sebulan. Rumah terbuka itu, rumah terbuka ni, rumah terbuka tu kan. Ada soalan lain? Yang isu popular sekarang ni, DNA babi tu macam mana? Itu masuk SK halal yang Dr. Yusuf Qaradawi cakap. Babi tak ada siapa kata halal. Makan babi, bukan babi, makan babi tak ada siapa kata halal. Siapa kata makan babi halal, kafir. Tetapi berlaku khilaf di kalangan ulama tentang babi. So makan tak ada khilaf. Yang ada khilafnya benda-benda selain makan. Jadi benda ni patutnya semua orang tahulah. Tapi dah kepala otak tu konon-kononnya Syafi'i, duduk dalam Malaysia, otaknya duduk bawah tempurung kelapa. Tak pernah tahu pun mazhab dia pun sebenarnya. Tak pernah tahu pun mazhab orang lain. Tiba-tiba mengulas, apa ni makan babi, tak boleh makan babi, boleh. Faham isu Cuba faham isu, bukan dengan emosi. Makan babi lain, pakai kasut babi lain. Sedap sebut babi. Makan babi lain, menggunakan tulang babi untuk industri lain. Makan babi lain, berus bulu babi lain. Hak tu kena faham. Jadi orang Melayu kita ni, Malaysia mazhabnya Syafi'i, maka babi dan anjing digolongkan dalam kategori mughallazah, najis berat, yang dikiaskan kepada anjing wajib 7 kali basuhan, salah satunya dengan air tanah. Maka beginilah yang kita tahu, sampai matilah orang Melayu kita macam tu. Tapi dia tak pernah tahu ke mazhab lain kata babi tak payah samak. Bukan mazhab lain pun, Al-Imamun Nawawi pun kata babi tak payah samak. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Kalau Imam Nawawi punya pandangan kena kepala otak hang, Imam Nawawi imam. Kalau pandangan Imam Nawawi tak kena kepala otak hang, maka Imam Nawawi tu tak disebutnya. Senyap je. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi ni tiang seri mazhab Syafi'i. Kitab majmu'nya menjadi rujukan mazhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kata, Imam Nawawi kata babi tak payah samak, faham? Yang samak ni anjing, sebab datang dalilnya kepada anjing. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, jika anjing jilat bekas kamu, tonggeng kena buang, kemudian basuh dengan 7 kali. Ulahun Nabi Turab. Ada hadis kata awalnya dengan tanah, ada hadis kata pertengahan dengan tanah, ada hadis kata akhir dengan tanah. Pun khilaf ulama. Mana dia? Air tanah mana? Nak air basuhan pertama tanah ke? Ataupun di antara tanah ke? Ataupun basuhan akhir tanah? Pun ulama khilaf. Atau anjing. Maka kalau ada orang kata babi tak payah samak sebab tidak ada dalil, kafirkah ia? Tak. Sebab tidak ada dalil yang mengatakan babi mesti disamak. Itu kes sama. Mazhab lain melihat kepada kullu ihabin, semua kulit yang disertu faqat tahur. Semua kulit yang disertu, yang disamak. Sertu lah, orang guna sertu.
Ataupun samak. Bukan samak 7 kali basuhan. Samak kulit lain lah. Samak kulit nak buang lendiran. Dipanggil sertu sebahagiannya. Ataupun kalau kamus tu tengok sertu dengan samak sama je. Jadi dia melihat bahawasanya keumuman hadis Nabi kata semua kulit yang disertu suci. Maka kulit babi suci tak kalau disertu? Suci lah. Maka dekat luar negara, kasut kulit babi no issue, pakailah. Dekat Malaysia jadi isu lah sebab babi. Sebab dia babi. Ustaz, kasut ni macam mana nak buat? Saya dah terbelilah kasut kulit babi. Bagi saya lah, kau tak mau, boleh saya bagi orang lain. Ataupun nak kena samak ke tak? Hang samak lah kalau rasa nak samak. Tak payah samak pun. Apa lagi babi. Masalah apa nama penggunaan tulang-tulang, tulang-tulang yang tak disembelih dekat Malaysia haram lah. Dekat luar negara, bone China dibuat daripada tulang. Bone China, tahu bone China? Pinggan mangkuk bone China mahal weh. Kalau tak nak bagi saya. Bone China dibuat daripada tulang. Tulang lembu setakat ni, tulang lembu. Tapi dibuat dekat China lah. Hak ni of course lah, kita ni Cina ni negara kafir, takkan lembu disembelih. Mesti bangkai ke apa kan. Tapi kalau dibawa kat Malaysia, kira bone China punya pinggan tu najis lah. Tapi kalau bawa ke luar negara, tak najis lah dia. So apa isunya? Tu satu. Bagi faham anjing dan babi lu. Jadi masyarakat kita masalah sekarang ni, oleh kerana dah begitu fahamnya babi tu sensitif, sehingga hak yang tak ada ilmu pun nak ulas juga. Hak ni Ruwaibidah ni, Facebook Ruwaibidah. Facebook mulalah ngutuk ustaz tu, ngutuk ustaz ni, ngutuk Qaradawi, ngutuk hak tu, ngutuk hak ni. Macam dia alim penuh. Oi, cukuplah Quran kata haram-haram lah. Macamlah hang baca Quran, aku tahu. Macamlah hang baca Quran. Quran pun toh tak baca pun. Hak yang dia tahu babi haram tu sebab Melayu. Memang babi haram sebab mazhab Syafi'i. Jadi isu istihalah ni bukan dibincangkan oleh Qaradawi seorang. Dia tak dibincang oleh Qaradawi seorang. Hatta kalau nak kata Qaradawi siapa? Qaradawi kepala Majma' Fiqh Eropah tu, alim al-fatwa Eropah tak? Kepala, ketua, macam kat Malaysia lah ketua Majlis Fatwa tu. Jadi kalau dia ketua Majlis Fatwa, bawah dia ada lagi tak mufti-mufti? Ada lah, mau lempang apa-apa ni. Jadi kalau Abdul Syukur Hussein tu bagi pandangan kat Malaysia ni, maksudnya juga siapalah mufti-mufti lain, kepala kan dia lah. Jadi kalau Qaradawi hak bagi pandangan hak macam tu, Majma' Fiqh Eropah pun sekali lah pandangan begitu. Maka seorang dua ke yang duduk dalam tu? Ataupun ustaz mengaji pondok kat Kelantan ke yang duduk kat Majlis Fatwa Eropah tu? Kemudian mungkin ada orang tak pernah dengar pun dalam Majlis Fatwa Majma' Fiqh Islam, ada orang tak pernah dengar pun. Baru 2-3 menjak isu DNA babi, pernah dengar. Ada Majlis Fatwa Eropah. Dia tengok Eropah pula. Eropah tak Islam lah. Keluarlah kenyataan. Isu istihalah ni tak sesuai kat Malaysia. Isu istihalah ni dekat negara kafir. Ataupun isu istihalah ni dekat negara barat yang susah nak dapat benda halal. Keluar pandangan macam tu. Hukum hakam fiqh ni, adakah hanya negeri? Istihalah isu Malaysia ke? Istihalah isu Eropah, ada bukan kena isu Malaysia. Mau kelempang apa-apa ni. Istihalah ni dibincangkan satu dunia. Bukan bukan fatwa Eropah Qaradawi saja. Majma' Fiqh
Majma' Fiqh Islami bawah Rabitah Alam Islami pun bincang. Majma' Fiqh Islami bawah Mekah pun bincang. Majma' Fiqh Islam Hindu, bukan Hindu, Majma' Fiqh Islam India, Hind, Bil Hind pun bincang benda yang sama. Maka istihalah bukan isu setempat. Istihalah isu worldwide. Maka Singapura membincangkan isu new water, air kumbahan yang dirawat akhirnya menjadi air yang bersih. Maka apa hukum dia? Kalau main datang fatwa Malaysia, haram. Sebab istihalah tak sesuai kat Malaysia. Jadi Singapura bincang benda tu. Adakah babi Malaysia lain dengan babi Amerika? Adakah babi Malaysia lain dengan babi Saudi? Kalau ada babi. Adakah babi dekat Jepun lain dengan babi Cina? Maka babi is babi. Maka kalau dibincangkan DNA babi, maka DNA babi Malaysia masuk, DNA babi Amerika masuk, DNA babi India, babi Eropah, babi Cina, babi semua babi. Faham? Faham? Bila diharamkan lahmal khinzir, bila diharamkan daging babi, bukan babi Malaysia aja, babi hutan Malaysia, babi hutan bandar mana dah, babi hutan India, semua. Maka babi ni haramnya semua sama. Maka kalau dibincangkan isu DNA babi, maka terlibat samalah Malaysia pun. Itu pun tak faham. Tinggal lagi nak bubuh darurat tak darurat, itu aja. Maka mazhab Syafi'i, apa saja daripada babi haram belaka. Faham? Maka tulangnya tak boleh manfaat, kulitnya tak boleh manfaat, bulu tak boleh manfaat. Semua yang dikita babi tu semua tak boleh dimanfaatkan. Itu mazhab Syafi'i. Ya, kita tahu, bukan kita tahu. Qaradawi tahu, bukan Qaradawi tak tahu. Wahbah Zuhaili tahu, bukan dia orang tak tahu. Dia bukan mengaji pondok Kota Baru. Bahkan orang kita pergi mengaji tempat dia masih. Orang kita pergi mengaji Mekah, orang kita pergi mengaji India. Lepas tu nak dabik dadu ulama Melayu kira hebat. Ada pun kalau dia berpendidikan untuk memakai bahawa apa berkaitan babi dia tak nak. Bermakna ke mana dia pergi dalam dunia pun dia perlu konsisten. Yes, of course. Kalau ada babi, kalau rasa memang babi tu tak sesuai kat Malaysia ke apa ke, atau pada dia dah memang haram sangat lah, tapi tak boleh juga. Bila dia keluar negara ke mana-mana ke, dia akan pasti akan mungkin kena darurat dan sebagainya, ataupun mungkin termakan ke apa ke, kan. Nak lari mana? Hak DNA coklat ni pun dikatakan tercemar. Maksudnya tercemar DNA babi. Maka tak kita pun dah ada DNA babi juga ni, tercemar. Tak dia pun ada DNA babi. Sebab nak kata tercemar tu. Jadi isunya bukan apa. Isunya bila dah cakap masalah DNA, pada asalnya isunya Cadbury. Katalah isu Cadbury itu memang betul ada babi, memang betul ada DNA babi, maka dalam mazhab Syafi'i ini of course haram lah. Mazhab lain, maka itu dibincangkan istihalah tu. Maka istihalah ialah dalam keadaan zat najis berubah kepada suatu zat yang tidak lagi ada ciri-ciri najis. New water, air ni katalah saya bubuh tai. Kemudian saya bubuh air yang banyak. Air asalnya air mutan najis. Saya tonggil lagi air, tonggil dia akan berubah, dia akan najis hilang. Contohlah. Jadi daripada zat najis dengan proses kimia, dengan proses apa-apa tak kira lah, maka dia berubah satu bentuk baru. Namanya DNA babi tapi bendanya baru.
Tak ada benda dah, tak ada dah ciri-ciri najis. Seperti tulang tadi tu, tulang yang dibuat bone china. Tulang ini dibakar dengan suhu yang beribu-ribu darjah Celsius sehingga terhasil daripadanya abu putih. Abu putih ni maka dimasukkan dalam pembuatan pinggan tu. Abu tulang tu. Kalau kita bincang macam tadi, okey, kalau mazhab Syafi'i kata babi sekali, maka tak boleh lah. Tapi mazhab lain tak ada halangan untuk disamak tulang. Apa saja anggota haiwan yang boleh disamak dan disertu, maka dia suci. Kulit yang disertu, kenapa disertu kulit? Untuk membuang lendiran, lemak-lemak yang terlekat, darah-darah, maka dia kering. Itu nama sertu. Sebab tu dia buah kapur, dia buah apa-apa. Ini dibakar dalam keadaan beribu darjah Celsius sehingga tinggal serbuk putih. Maka serbuk ni ada darah lagi ke tak ada? Bahkan pembakaran sertu paling hebat sekali dah. Pembakaran tu memang sertu paling, dah tak ada paling hebat lagi dah. Bila kau bakar, benda tu dah memang hilang belaka dah. Tu. Jadi isu istihalah kita kata perubahan najis kepada benda yang tidak najis. Paling kurang pun hang kata bukan tak sesuai kat Malaysia, mau lempang kenyataan tu. Bukan tak sesuai kat Malaysia, tapi kalau hang lapik dengan kata-kata jika darurat, cerdiklah sikit otak tu. Berapa banyak ubat-ubat cairan darah yang ada dekat IJN, yang ada dekat hospital, semua babi belaka. Babi. Dia ambil daripada babi. Injak babi pun ada. Maka darurat, terpaksa. Maka dalam ubat, apabila dia buat bypass ataupun dia cairkan darah, ubat, bila darah masuk mesin, tak nak bagi darah tu beku, maka dibubuh apa nama hak tu bahasa Arabnya apa tu, warfarin. Kalau warfarin tu ubat cair darah tu lah. Jadi ada ubat yang ni dibincangkan dalam Majma' Fiqh Islam, maka hak ini boleh dipakai, pakai ubat-ubat dan sebagainya. Darurat. Dan benda itu darurat ikut mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau bab istihalah tadi tu, maka ditukar bentuk itu kepada bentuk baru, maka tak dikatakan najis lagi dah. Itu saja isunya. Apa yang teruk sangat. Jadi masalah kita ni Facebook yang dah jadi alim ni. Budak-budak bodoh yang duk bercakap bab agama dalam Facebook, kemudian mengutuk para alim ulama, kemudian mengutuk majma' fiqh. Apa hal? Ingat, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memerangi wali aku akan ku iklan perang. Jadi kadang-kadang mulut celupar sangat dengan ulama. Mulut celupar sangat. Yang kita tahu hak tu semua wali-wali Allah ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah, maka hak ni kita iklan perang pula dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Cakap dengan ilmu, jangan jadi ar-ruwaibidah. Kata Nabi akhir zaman, orang benar kata bohong, orang bohong kata benar, orang khianat kata amanah, orang amanah kata khianat. Pada waktu itu ar-ruwaibidah bercakap. Ar-ruwaibidah siapa kata Nabi? Kata Nabi as-safih ataupun tafihun nas yatakallamu fi amril ammah. Orang bodoh cakap dalam urusan besar umat Islam. Orang bodoh cakap berkenaan halal haram dalam Islam. Orang bodoh cakap hukum hakam Islam tanpa ilmu. Jadi ingat, kalau para alim ulama cakap, mereka dapat pahala ya. Kalau orang alim ulama cakap dengan fatwa mereka dan ijtihad mereka, kalau salah dapat pahala satu, tapi kalau engkau bercakap, kau dapat dosa sebab tidak ada ilmu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.